Assalamualaikum semua, bersama aku sekali MDA Legacy dalam video yang of course terbaru. Okey, pertama sekali aku nak minta maaf sebab sepatutnya video ni keluar weekend baru-baru ni, semalam ataupun kemarin. Tapi aku busy sikit. Ada satu projek yang aku tengah usahakan. Projek apa tu aku tak nak beritahu lagi, tapi bila sampai masa nanti aku akan bagi tahu. Tak ada kena-mengena dengan kereta pun, tapi sampai masa nanti aku beritahu. Second, sedikit nasihat lah, bukan nak kata nasihat lah, macam kesedaran sikit. So sekarang ni seperti mana kita tahu, kebanyakan negeri dah masuk fasa yang kedua, ada yang masuk fasa ketiga dah pun, and ramai orang dah boleh keluar merayau semua benda tu. Tapi kena ingat sentiasa bahawa kita dibenarkan keluar, tak semestinya selamat untuk keluar. So kalau korang nak keluar juga, nak jalan ke apa, just make sure korang pakai mask at all times, sanitize tangan regularly, jaga jarak dengan orang, sentiasalah patuh SOP. Sebab kita memang dibenarkan, tapi cari-cari tak selamat lagi kita untuk keluar berjalan-jalan macam tu. Sebab aku tengok dalam Facebook banyak post baru-baru ni, aku tengok kat Pantai Remis penuh orang, dalam kat Pantai Remis penuh orang kat situ, jam pack. Tapi apa pun, just stay safe lah ya kalau keluar tu. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi dengan kata-kata introduction tadi tu, kita teruskan dengan video untuk hari ini. Standalone versus piggyback ECU. Tapi sebelum aku start dengan video ni, macam biasalah, apa-apa video penerangan aku ni, video yang aku share dengan korang ni, segala knowledge yang aku ada ni, just in general. Maknanya aku tak masuk dia punya technical terms, tak masuk mendalam sangat. Sebabnya aku nak video aku ni bagi semua orang faham, termasuk aku kalilah. Sebab kalau aku sendiri nak masuk dalam term yang mendalam tu, last aku cakap sekarang cakap, tapi aku sendiri tak faham. Tapi apa yang aku cakap hari ni, apa yang aku nak kongsikan hari ni dan video-video sebelum ni dan video yang akan datang, aku cuma cakap in general punya term supaya semua orang dapat faham, semua orang dapat manfaat daripada video ni. Okay, just bagi untuk cukup syarat kepada sesiapa yang masih tak tahu lagi apa benda tu ECU. ECU atau nama panjang dia Engine Control Unit. Dengan nama dia saja pun kita dah boleh agak Engine Control Unit. Engine Control Unit ni dia ibarat macam kita punya otak. Kalau kita punya otak ni, dia kawal kita punya emosi, dia kawal kita punya memory, dia kawal kita punya motor skills dan sebagainya. Untuk ECU pula, untuk kereta ni, dia kawal macam mana engine korang tu behave. Semua kereta mesti ada ECU, mesti ada ECU. Kalau tak ada ECU, kereta tak boleh hidup. Kalau ECU damage, bergantung kepada damage apa, korang punya engine tak akan behave normally. So senang saja, ECU ni ibarat otak untuk korang punya engine, yang mengawal segala tindak tanduk, tingkah laku engine korang tu. Apa yang dia kawal? So dia kawal macam benda yang penting, fuel supply, korang punya injection, korang punya ignition, semua benda yang perlulah. Segala lampu lah, segala meter cluster yang ada nak hidupkan, semua ECU yang kawal. Tak ada ECU, tak hidup. And cerita pasal ECU ni, sebelum ni aku ada buat video ECU remapping ataupun reflash. So kepada sesiapa yang belum tengok lagi video ECU remap tu, aku ada post dia punya link dekat dalam description dekat bawah. So korang boleh tengok lepas korang dah habis tengok video ni, ataupun nak tengok video tu dulu baru tengok video ni pun boleh, tak ada masalah, ikut suka hati korang lah. Tapi hari ni tak nak cerita pasal remap ECU, hari ni nak cerita pasal piggyback dan juga standalone ECU. Okay, first aku terangkanlah apa itu piggyback ECU. Bila aku sebut piggyback, apa yang keluar dalam korang punya fikiran? Apa yang keluar bila aku sebut piggyback? Piggyback ni in literal terms maksudnya a ride on someone's back. Kalau korang pernah tengok yang kalau apa, budak-budak paut kat belakang orang, dia paut kat belakang orang tu, lepas tu orang tu bawa dia, itu adalah namanya piggyback ride. So dari situ korang boleh agak ke belum apa function piggyback ECU ni. Alright, kalau still belum boleh agak lagi, piggyback ECU ni sebenarnya adalah management tambahan kepada ECU asal kereta korang. So tambahan punya management. Apa sebenarnya function? Macam mana sebenarnya piggyback ECU ni function? Piggyback ECU ni dia akan install and dia akan intercept signals yang datang daripada sensor-sensor korang, and dia akan manipulate
data yang dia dapat tu sebelum sampai ke factory ECU. Jadi apalah function kalau dah pasang piggyback ni tapi end up segala bacaan semua tu sampai juga ke ECU asal, ECU factory. Alright, explanation dia simple saja. Masa kita pasang piggyback ECU ni, of course kena tune. Kalau pasang tak tune bazir lah kan. Of course kena tune. Dengan adanya piggyback ECU ni dekat korang punya kereta, dia akan intercept ataupun dia akan ambil dulu data-data original yang datang daripada enjin korang. Segala tuning yang dibuat dekat piggyback ECU ni, segala mapping yang baru dia buat ke apa semua, dia dah ubah-ubah dia punya nilai tu, barulah dia akan hantar ke ECU asal ni. Maknanya piggyback ECU ni function dia adalah untuk trick atau untuk tipu korang punya ECU asal, supaya enjin korang behave dengan tuning yang dah dibuat dekat piggyback ECU ni dan bukannya menggunakan tuning asal factory ECU. So itu adalah terms yang bagi aku senang nak faham lah. Okay, piggyback ECU ni function dia adalah untuk tipu kita punya factory ECU. Maknanya ada certain data, ada certain bacaan ke apa ke semua yang dalam ECU asal kekal, tetapi ada tambahan dekat piggyback ni supaya dia boleh ubah dia punya values, dia punya mapping, segala apa yang boleh diubah. So dia tambahan, macam cakap tambahan. So ECU asal tu ada dia punya data yang disimpan, piggyback ada penambahan yang dibuat. Takat ni okey ke tak? Kalau tak okey, kalau ada benda yang korang tak faham, jangan segan, jangan silu, boleh tanya dekat komen kat bawah dan aku akan try jawab. Brand piggyback yang popular and mungkin bagi setengah orang dia dengar brand ni dia macam, oh ini management, tapi tak tahu piggyback ke standalone ke apa, ataupun tak tahu langsung, just tahu management. Brand piggyback yang popular termasuklah eManage, Unichip, AVS dan sebagainya lah. And bila kita cakap pasal benda-benda macam ni, bila cakap pasal benda yang penambahan ataupun mods untuk kereta, of course wujudnya pros and cons. So aku terangkan pros yang pertama dululah. Pros yang pertama untuk piggyback ECU adalah senang untuk pasang, senang untuk tune. Kenapa senang untuk pasang, senang untuk tune? Okay, first kali piggyback ECU ni dia sekadar tambahan untuk bekerjasama dengan korang punya factory ECU. Macam masa aku pakai Jantu lama aku dulu pun, aku pergi pasang dekat GT Auto. Time tu Thomas yang handle aku punya kereta A to Z. Pasang and tune dalam 2 jam ke 3 jam yang tu aku lupa, sebab ni tahun 16 ke 17 itu, dalam 2-3 jam sahaja. Senang untuk pasang sebab dia cuma tune apa tambahan yang dia nak buat sahaja. Senang sangat, tak ada nak kacau wiring yang berlebih. Pros yang kedua, cost. Piggyback ECU ni harga dia murah-murah sahaja. If korang decide untuk beli set yang baru, harga dia range around 1000 untuk barang sahaja, tak termasuk tuning. Okay, 1000 tak termasuk tuning. So kira murah lah tu untuk management kan. Kalau korang decide untuk cari yang used punya set, kalau used punya set, harga dia boleh range from 500 to 800 ringgit. Depends on the condition of the management itself. Condition yang korang kena tengok ni, kalau yang dalaman dia aku tak sure, tapi kalau luaran korang boleh tengok dia punya connection. Tengok punya soket tu ada bengkok ke, ada hangus ke, and also tengok dia punya harness. Okay, berdua benda tu penting lah kalau korang nak beli management, sebab dua benda tu yang akan mengawal korang punya piggyback tu. Kalau dia rosak, tak sempurna lah korang punya management tu. Pros yang ketiga, okay, disebabkan piggyback ECU ni dia cuma satu tambahan sahaja, dia cuma akan intercept certain data yang akan melalui dekat dia punya body tu baru sampai ke battery ECU. Semua certain data yang ditambah, maknanya function-functions yang lain, contohnya korang punya meter cluster, contohnya korang punya wiper lah, korang punya window lah, semua tak kacau. Maknanya korang tak perlu nak kisah pasal meter minyak tak hidup, meter RPM tak hidup, meter speedometer tak hidup. Tak ada. Semua benda tu memang tak akan menjadi masalah, sebab tak kacau pun benda-benda tu. Dia cuma ada tambah sahaja, dia cuma ada ubah certain benda yang melibatkan macam minyak,
fuel supply, dia punya injection, dia punya ignition, semua tu function yang penting yang lain dia tak akan usik. So itulah pros yang ketiga. Compatibility dia sangat bagus. Okey lah, settle dah bab pros dia. Sekarang kita pergi ke bahagian cons. Cons yang pertama, tak semua jenis enjin sesuai untuk pakai piggyback ECU ni. Tak semua jenis enjin yang sesuai. Ada banyak juga model kereta di mana enjin dia ada ECU yang teramat sensitif, yang teramat bijak. Ingat tadi aku cakap piggyback ECU ni function dia adalah untuk trick ECU asal korang kan. Tetapi disebabkan ECU yang terlebih bijak ni, bila dia dapat bacaan daripada piggyback tu, dia akan sedar yang something is wrong. Dia akan sedar ada benda yang tak kena dengan bacaan yang dia terima ni. So in the end, factory ECU ni dia akan override data yang ada dekat piggyback ECU tu, and korang akan dapat tuning asal semula, tuning dari kilang semula. Makanya bazirlah duit korang pasang ECU piggyback, walaupun dia tak mahal sangat, tapi still duit. Dah pasang, dah tune, tapi in the end korang akan dapat tuning asal factory balik. Sebab ECU terlalu bijak. Contoh yang aku boleh bagi yang aku sendiri rasa masa aku pakai Gen 2 ni dulu, for those of you who know, aku pakai Unichip piggyback of course. Bahkan tu modal tak ada lagi nak pakai standalone, aku pakai Unichip piggyback. And masa aku pasang Entune, aku ada masukkan sekali launch control. Sebab time tu duk galak main drag kat cyber lah, apalah. Launch control aku set dekat 4000 RPM. Masa dekat starting line, dah stage dengan betul dah, aku ref sementara tunggu orang sebelah. Ref, aku punya launch control ni activated dengan tarik handbrake. Tarik handbrake, tekan minyak, tak kisahlah banyak mana pun, dia akan stay dekat 4000 setengah RPM macam tu. Tapi bila aku dah stay dekat 4000 saya dah stay on launch control, at a certain amount of time, dalam beberapa saat ECU aku ni dia bijak. Dia rasa macam ada benda yang tak kena, so dia akan override data yang ada dalam piggyback tu, and in the end aku punya RPM terus panjat walaupun aku punya handbrake still tengah tarik yang tu. Maknanya aku tengah staging, lepas tu okey dah tarik handbrake, tekan minyak, dalam beberapa saat dia naik. Maknanya hilanglah launch control tu, hilanglah data yang datang daripada piggyback tu. Sebab ECU Cam Pro yang tak silap aku punya 16-bit ni dia bijak. Dia akan tahu ada benda yang tak kena, and dia akan solve masalah tu. So dekat situ aku dah tahu dah bahawa piggyback ECU Unichip yang aku pakai ni, tak kisahlah piggyback ECU mana-mana pun, dia tak boleh nak kekal untuk tipu aku punya ECU asal tu. Tapi aku still tak cabut lah, sebab aku alang-alang aku biar je lah yang tu kan. So tak apa, just pakai je Unichip tu selagi mana boleh pakai. And with that said, kalau korang nak tahu korang punya engine tu sesuai tak untuk pakai piggyback ECU, korang boleh tanya korang punya komen, tanya korang punya tuner. Dia orang mesti akan tahu punya bahawa korang punya engine ni sesuai ataupun tak untuk pakai piggyback ECU. Cons yang kedua, piggyback ECU dia tak boleh nak kawal functions as good as standalone. Maknanya dia punya functions adalah limited. Benda yang korang boleh tune adalah limited. Tapi korang dapatlah apa yang korang bayar kan, sebab harga standalone dengan harga piggyback jauh beza. So apa yang korang bayar, itu yang korang dapat. Untuk yang nak bump up just a few horsepower dengan standard punya, maknanya just macam nak geli-geli punya mods ke apa, boleh pakai piggyback ECU. Tapi untuk orang yang nak full on track preparation, untuk yang masuk heavy mods yang memerlukan standalone punya management, piggyback ni dah out of the picture lah. Memang tak boleh, sebab kurang sesuai. Bila korang dah track, dah prepare untuk track, dah buat mods yang sangat heavy, standalone sangat diperlukan. Sebab macam aku cakap, second con, functions of piggyback ECU adalah limited. Which brings us to our next topic, standalone ECU. Dengan standalone ECU, korang boleh say bye-bye to your factory ECU. Sebab ECU standalone akan have
full control of your engine. Dia akan kawal segalanya. ECU yang asal tidak diperlukan lagi. Tapi tak silap aku pernah dengar sesetengah kes ECU asal still ada, tapi standalone ECU dia akan kawal most dalam more than 70-80% of your engine's behavior. Nama pun standalone. Kalau aku translate bulat-bulat ke BM lah, standalone sama ada berdiri sendiri ataupun berdiri keseorangan. Dia dah buat hal dia sendiri dah. Dia tak ada nak tipu-tipu data untuk hantar ke factory ECU. Tak ada. Dia yang kawal segalanya. Standalone ini khas untuk orang-orang yang nak buat heavy mods, yang nak prepare untuk track macam aku cakap tadi tu, supaya mods baru, barang baru yang dipasang ataupun ditambah ke kereta korang tidak menjadi satu pembaziran. Maknanya bila korang dah masuk barang performance yang baru, korang perlukan standalone, korang perlukan that fine tune untuk memastikan barang itu compatible dengan korang punya engine, satu, dan juga berupaya untuk perform at its optimum level. Maknanya tak membazirlah duit korang buat mods tu. Kalau korang buat mods tu and tune pakai piggyback for certain functions yang standalone boleh, tapi piggyback tak boleh nak handle, so membazir dah kat situ. And also standalone ni boleh pakailah juga kepada orang yang nak pakai piggyback tapi engine dia tak boleh pakai piggyback, kena pakai standalone. Tapi itulah in my honest opinion, okay? Ini aku punya pandangan sendiri. Kalau orang yang engine dia tak boleh pakai piggyback ECU tapi dia nak juga pakai management lain, dia pasang standalone, but dia tak ada nak buat mods yang berat-berat, dia tak ada plan untuk naikkan horsepower dia tinggi-tinggi, tak perlukan tuning yang agak ketara. Maknanya dia nak buat harian, nak buat jalan-jalan, tapi dia pakai standalone. Bagi aku yang tak buat untuk berlumba kereta ni, satu pembaziran juga sebab kos untuk beli barang sahaja dah mahal, tune dia and pasang dia mahal juga. So dekat situ kau boleh nampak benda ni jadi satu macam dilema lah. Korang nak pakai management tapi the only option yang korang ada is standalone, and korang tak ada pun plan nak buat apa-apa mods kat engine tu. So fikir kat situ, perlu ataupun tak pakai standalone ECU ni. Kalau yang nak buat full track punya kereta, perlu. Bukan kalau boleh buatlah, perlu ada standalone ECU. Okay, kita pergi straight lah kepada dia punya pros. Pros standalone ECU yang pertama, possibilities are endless. Dengan adanya tuner yang bertauliah, dia boleh tambah, dia boleh kontrol, dia boleh ubah segala aspek dengan senang. Tak adalah senang, maknanya ada availability untuk dia tunjukkan dia punya kepakaran tu, untuk dia lontarkan kepakaran dia tu untuk tune korang punya ECU tu. Basically saying, dia boleh godek-godek features yang ada dekat standalone ECU ni supaya korang boleh mencari kuda yang hilang. Standalone ECU ni dia punya output dia punya output lah. Standalone ECU ni dia sangat open. So output ataupun hasil daripada tune yang korang akan dapat tu bergantung sepenuhnya kepada kepakaran tuner korang. Kalau tuner korang betul-betul power, maka output korang akan menjadi elok lah. Maknanya korang punya standalone ECU tu dapatlah full use. Apa yang korang bayar tu korang dapat full use. Tapi kalau korang punya tuner cakap dia boleh tapi sebenarnya dia tak boleh, so tak dapatlah full use korang punya standalone ECU tu. So pastikan kalau korang nak pergi tune, nak pergi pasang, cari tuner yang betul-betul boleh buat. Pros standalone ECU yang kedua adalah dia punya data adalah sangat senang untuk diakses. So apabila korang ada pasang mods-mods yang baru, senang untuk korang pergi tune nanti. Senang untuk tuner korang. Senang kalau pergi tuner satu je lah kan, jangan pergi banyak-banyak. Senang untuk diorang akses. Bila masuk barang baru, pergi tune. Masuk barang baru, pergi tune. Kita perlukan tuning yang sangat meticulous, sangat detail benda ni. Dia tak boleh nak main masukkan je, tak boleh. Dia jahanam engine. And of course dengan standalone, fine tuning is always available. Yelah, kita nak lah kena tune tu dengan tepat. Tak nak lah bila kita dekat straight pas nak masuk corner, tiba-tiba engine bobok. Enggak mahu. Tiba-tiba pula engine buat hal macam tu. Disebabkan apa? Bukan sebab engine yang problem, ECU yang problem. Bacaan dia dah menggila. Okay, cons pula untuk standalone ECU. Yang pertama, pemasangan dan tuning adalah sangat rumit. Untuk kali pertama, sangat rumit.
yang mana yang dah pasang standalone ECU ni korang tahulah, and member aku yang dah pasang standalone pun dia orang akan cerita nak pasang and nak tune first time tu sangat leceh. Sebab apa? Benda ni leceh dan time consuming, makan masa yang sangat lama. Sebab kita kena ingat factory ECU tadi tu dah dibuang. So segala apa yang dikawal oleh ECU asal tu, termasuk korang punya benda yang tak besar pun, macam korang punya wiper lah, korang punya lampu, korang punya power window, korang punya meter cluster, semua benda yang dikawal oleh ECU asal tadi tu dah dibuang. Okay? Factory ECU tu dah dibuang, and kena masukkan balik segala benda yang mengawal benda-benda tu, function tu ke dalam standalone ECU ni. Sebab itulah pemasangan dan penalaan standalone ECU ni sangat makan modal. Sebabnya tuner tu akan spend masa yang sangat lama dekat engine korang untuk set up dia punya wiring yang baru, akan set up korang punya tuning yang baru, korang akan pakai dia punya servis dengan masa yang lama. Sebab tu nak pasang and nak tune standalone ECU mahal. Yang aku dapat tahu is that benda yang leceh, salah satu benda yang leceh untuk dibuat adalah meter cluster. Untuk memastikan semua functions yang ada, speedometer, RPM, minyak, temperature, nak memastikan semua tu hidup, makan masa yang lama, makan modal. Second, cons yang kedua untuk standalone ECU. Kos untuk standalone ECU ni sangat mahal ya tuan-tuan dan puan-puan. Brand standalone yang biasa kita dengar, Haltech, Link, AEM dan sebagainya. Price range barang sahaja boleh cecah 4,000 ke mungkin dalam 6,000, 7,000. 4,000 sebab dulu masa aku pakai piggyback ni pun Thomas ada cakap kalau boleh tukar ke standalone, and dia offer aku Link ECU, Link apa tak, G4 kot aku rasa lah, lupa. Time tu harga dia barang sahaja 4,000, belum masuk tuning. So mahal. Untuk korang labu duit ke enjin korang, ECU standalone mahal. Lepas tu cons yang kedua adalah cost. Tapi tiba-tiba modal korang banyak pula, sampai melempah lah pula korang punya modal. Okay, ada lagi yang mahal daripada tu. Contohnya, ini tak selalu orang pakai. Selalunya aku nampak ECU ni untuk orang yang betul-betul pakai dekat kereta track, is brand Motec. Standalone ECU brand Motec mahal. Dia punya harga boleh cecah belasan ribu. Kenapa harga dia boleh cecah belasan ribu? Aku sendiri tak tahu, sebab aku sendiri tak pernah nak research lagi dia punya functions. Apa yang membezakan brand Motec ni dengan brand-brand yang lain macam Link, macam Haltech dan sebagainya. So tepuk enjin, tanya selera, tanya dia nak management apa. Tepuk dia, tanya nak pakai management apa. Kalau dia minta Motec, siap lah. Sebab tu aku cakap standalone ECU ni dia sesuai untuk orang yang nak naikkan dia punya horsepower kau-kau, untuk memastikan enjin dia running as smooth as possible in high stress situations, high revving situations. Masuk track, takkanlah kau nak bawa slow kan. Bila kau dah masuk heat tu, mesti kau nak bawa kau punya nak menjan. So korang nak memastikan korang punya part semua tu selamat, enjin korang selamat, standalone ECU adalah penting. Dan juga sebab itulah aku cakap, kalau korang tak ada plan nak mod yang tinggi-tinggi sangat, tak ada plan nak naikkan horsepower korang sangat, nak bawa kereta tu jalan harian je, pakai standalone ni merupakan investment yang tinggi dan mungkin berlakunya pembaziran. Bergantunglah financial situation korang. Kalau korang rasa duit korang banyak, pakai je lah, tak ada masalah pun. Cuma kalau tak pakai tu pun tak apa. Yang penting layan minat korang, and of course ikut kemampuan. Kalau duit korang cukup-cukup untuk makan bulan tu, tapi cukup-cukup juga untuk pasang ECU standalone, janganlah pergi ke standalone ECU. Pastikan korang ada duit untuk hidup. Alright, aku rasa sampai situ saja video untuk kali ini. Sedikit sahaja bagi aku yang aku terangkan dalam video ni, sedikit sahaja penerangan tentang piggyback dan standalone ECU in general sahaja. Sebab kalau nak masuk secara mendalam lagi, aku sendiri pun tak faham, sebabnya sangat teknikal benda-benda macam ni. Aku terangkan seperti mana yang aku faham, supaya korang pun boleh faham bila korang tengok video ni. Tak nak bila korang tengok video ni korang macam
Tak nak yang tu. Kalau korang nak tahu benda yang detail, exactly pinpoint apa yang korang nak tahu, boleh tanya korang punya tuner. Aku serahkan kepada yang pakar lah itu, yang actually belajar benda-benda ni. Sebelum tu, seperti biasalah, kalau boleh korang like video ni, korang komen kat video ni, share video ni kepada mungkin member korang yang tak tahu pasal management, kepada yang tengah mencari management and nak sedikit info, dan kepada yang belum sempat subscribe, bolehlah klik butang subscribe dekat bawah tu. Korang banyak membantu aku. Mana tahu nanti akan ada berapa giveaway aku buat? 2 kot. So mana tahu nanti mungkin akan ada third giveaway. Barang apa tu aku tak sure lagi. And subscribe lah kalau rasa macam channel ni memberi manfaat kepada korang, memberi informasi yang berguna kepada korang. And kalau lagi rajin, tekan notification loceng kat sebelah tu, supaya segala video baru yang aku update, korang akan dapat notification. Akhir kata, stay safe, take care, and kalau korang keluar rumah, pastikan korang sentiasa jaga SOP. Dan aku akan jumpa korang dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.